Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 21 September 2021. Saya Syazli Sufi Cik Unik bersama anda dalam Buletin Pahang. Tak betul tu. Tak ada dan tak pernah bincang dalam mesyuarat kerajaan negeri pun. Itu tegas Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas laporan di media tempatan berkenaan sebuah syarikat yang berpengalaman 20 tahun akan membangunkan taman tema seluas 60 ekar bertempat di Cameron Highland melibatkan pelaburan melebihi 100 juta ringgit dalam tempoh 10 tahun. Beliau berkata perkara berkenaan tidak pernah dibincangkan dan tiada sebarang permohonan rasmi dilakukan oleh mana-mana pihak sehingga dapat bantahan oleh beberapa badan bukan kerajaan NGO yang disiarkan di sebuah portal berita kemarin. Tapi janganlah percaya borak-borak kedai kopi ni. Tanya punca kuasa tu dari mana. Macam hari ni, terima kasih. Tanya, jadi kita boleh jawab. Saya selaku Ketua Kerajaan Negeri, saya boleh mengatakan tidak pernah dibincangkan dalam Exco dan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan telah memberi pemasaran tidak ada permohonan. Itu, ya. Kalau dia kata dia nak buat lah itu dia punya hal lah. Itu faktor di luar kawalan. Saya tak boleh tutup mulut dia. Dan dia pun tak boleh bagi tahu kita cakap apa yang sebenarnya lah. Beliau berkata demikian selepas melawat pusat pemberian vaksin di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rangin di Kuantan. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman serta Pengerusi Jawatankuasa Kerja Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda. Hadir sama Timbalan Menteri Kewangan 1 Yang Berhormat Encik Muhammad Syahrul Abdullah, Pengarah Kesihatan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Nur Azimi Yunus dan Pengarah Jabatan Pendidikan Pahang Encik Muhammad Rosli Abdul Rahman. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Wan Rosdi berkata, mana-mana pihak tidak boleh membangunkan sebarang projek tanpa kebenaran kerajaan negeri. Dia kena submit permohonan walaupun tanah dia. Mana tanah sendirian bukan bermakna dia boleh buat kilang senjata api, dia boleh buat bom. Dia tak boleh, dia kena mohon dengan kerajaan. Even dia tanah sendiri pun, kalau ada kayu balak pun, nak keluarkan balak, dia kena dapat kebenaran daripada kerajaan negeri. That is the beauty of our law dengan peraturan. Ketika ditanya mengenai tujuan kabar angin itu tersebar dan adakah ia hanya propaganda, beliau menjawab bahawa ia adalah perkara biasa. Kira-kira 42,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 di negeri ini sedang mendapatkan suntikan vaksin bermula semalam dan proses yang berlangsung berjalan dengan lancar. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail berkata, hasil tinjauan yang dilakukan mendapati para pelajar dan ibu bapa akur dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Alhamdulillah, pagi ni saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, Pengarah Kesihatan Negeri, Pengarah Pendidikan, Exco Kesihatan dan beberapa yang lain lagi dapat hadir ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rangin Kuantan untuk meninjau secara lebih dekat pemberian vaksin kepada anak-anak kita, anak-anak pelajar Form 4, Form 5 dan juga yang berumur 12 tahun ke atas lah. Ini adalah usaha kita yang berterusan untuk memberi vaksin kepada pelajar Form 4, Form 5 dan alhamdulillah sambutannya agak baik. Kita dapati tadi saya sempat bertemu dengan pelajar, mereka nampak ceria, gembira. Tidak ada rasa bimbang dan mereka menyahut seruan kerajaan. Jadi saya ucapkan syabas tahniah kepada pelajar-pelajar dan juga kepada ibu bapa lah. Ya. Beliau berkata demikian ketika melawat pusat pemberian vaksin di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rangin di Kuantan. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman serta Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda. Hadir sama Timbalan Menteri Kewangan 1 Yang Berhormat Encik Muhammad Syahrul Abdullah, Pengarah Kesihatan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Nur Azimi Yunus dan Pengarah Jabatan Pendidikan Pahang Encik Muhammad Rosli Abdul Rahman.
Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Wan Rusdi berkata selain daripada golongan pelajar yang berusia antara 16 dan 17 tahun, tumpuan turut diberikan kepada belia masyarakat orang asli. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya kepada Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Noor Hisham kerana telah memberi kebenaran khas, iaitu semua pelajar, semua selain daripada pelajar Form 4, Form 5, golongan belia juga boleh diberi suntikan sekali arung lah. Maknanya bila kita pergi ke kawasan orang asli, kita tidak menghadkan kepada Form 4, Form 5. Ada belia yang tampil ke hadapan ataupun kita suruh datang, kita akan beri suntikan. Kerana ini adalah faktor jarak yang agak jauh, dan yang lebih pentingnya kita dapat menguruskan pemberian vaksin dengan cepat. Kerajaan Pahang menubuhkan Pusat Latihan Negeri Pahang dan program Diploma Pentadbiran Awam Negeri Pahang dengan peruntukan sebanyak RM265,030. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rusdi Ismail berkata, kedua-dua pusat dan program yang diluluskan oleh kerajaan negeri pada 30 Jun lepas dijalankan dengan kerjasama Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah KUIPSAS. Pentadbiran Setiausaha Kerajaan SUK Pahang sentiasa komited untuk mewujudkan perkhidmatan awam berprestij tinggi, berintegriti dan cekap dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada semua pemegang taruh, terutamanya yang terbesar, rakyat sekalian. Oleh itu, usaha-usaha penambahbaikan secara berterusan sentiasa dilakukan, termasuk mengukuhkan lagi integriti perkhidmatan awam selain meningkatkan tahap profesional, kemahiran dan pengetahuan dalam kalangan penjawat awam negeri ini. KUIPSAS dipilih mengambil kira ia telah dinaik taraf sebagai universiti penuh yang mempunyai kemudahan mencukupi, selain mahu menjadikan KUIPSAS sebagai Center of Learning di Pahang. Beliau berkata demikian ketika ucapan perasmian Yang Berhormat Menteri Besar Pahang pada Majlis Perasmian Pusat Latihan Negeri Pahang dan program Diploma Pentadbiran Awam Negeri Pahang secara atas talian. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Saliuddin Ishak, Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang, Tuan Saiful Idris Zainuddin, Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri Pahang, Datuk Indra Nazri Abu Bakar dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang, Yang Hormat Datuk Zakaria Ibrahim. Beliau berkata setakat ini seramai 24 pegawai yang baru dilantik telah menyertai program ini, yang mana ia mesti disertai oleh semua pegawai lantikan baru negeri. Program Diploma Pentadbiran Awam Negeri Pahang ini memberikan tumpuan kepada pembangunan pengupayaan personal bagi melengkapkan penjawat awam negeri dengan sikap, kemahiran dan pengetahuan sewajarnya. Program ini menggabungkan modul komponen profesionalisme, modal insan dan pengajian agama. Tempoh pelaksanaan program ini dijangka kira-kira 6 bulan dengan kaedah bermodul sebanyak 15 modul utama, dan penyertaan pertama peserta melibatkan pegawai lantikan baharu negeri Pahang kira-kira 200 orang. Pembelajaran akan dilakukan secara atas talian pada hujung minggu, iaitu pada Sabtu dan Ahad dalam mood sambilan yang masih tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi menangani penularan wabak COVID-19. Menurut beliau lagi, antara matlamat penubuhan pusat dan program ini adalah untuk mendedahkan penjawat awam di negeri ini mengenai konsep kenegaraan, prinsip dan falsafah pembentukan negara, prinsip pentadbiran kerajaan persekutuan dan negeri serta peraturan-peraturan asas perkhidmatan awam dan tata cara pengurusan kewangan. Selain itu, ia bagi memupuk kepribadian, jati diri, nilai patriotisme dan budaya kerja cemerlang supaya lebih berdaya saing, bersasiah, berketerampilan dan berkemampuan menyesuaikan diri dalam perkhidmatan awam. Menyediakan latihan bersepadu dengan memberi pendedahan dan pengetahuan asas berkaitan negeri Pahang daripada segi sistem pentadbiran negeri, perundangan, warisan sejarah dan budaya, peranan institusi diraja dan fungsi bidang kuasa Dewan Negeri. Tambah beliau lagi, ia juga bagi menyediakan komponen latihan dan kursus pengenalan Islam merangkumi ilmu akidah, ibadah dan akhlak dalam memastikan penjawat awam negeri turut mempunyai ilmu asas fardu ain yang menjadi nilai tambah kepada penjawat awam dalam asas agama. Pengenalan jawi kepada penjawat awam negeri dalam menyahut
saranan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk memartabatkan Jawi di negeri ini. Pahang mencatatkan sebanyak 707 kes baru COVID-19 dengan Kuantan terus menjadi daerah paling banyak kes hari ini. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 301 kes, Temerloh 110 kes, Bentong 88 kes dan Pekan 70 kes. Selain itu, Rompin mencatatkan sebanyak 58 kes, Maran 32 kes, Lipis 25 kes, Bera 16 kes, Raub dan Cameron Highland 3 kes dan Jerantut 1 kes. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Pihak berwajib telah mengambil tindakan segera dengan membaiki kerosakan di Jalan Kuantan Gambang berdekatan jejambat Jalan Kuantan Bypass yang sebelum ini menyebabkan kemalangan motosikal. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, tindakan segera telah diambil bagi mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya dan tidak membahayakan pengguna jalan raya lain. Jadi ringkasnya sekarang ni kita nampak ada sedikit komplikasi saluran pipe lama dan baru di dalam kawasan ini, ya. Jadi saya berharap masalah ini boleh dapat kita kena pasti segera, ya, dengan kerjasama KUP, Syarikat Koridor Utiliti Pahang yang yang menyelaraskan kedudukan ataupun saluran-saluran utiliti yang ada di koridor-koridor jalan di Negeri Pahang. Dan masalah ini akan dipantau secara langsung oleh jurutera daerah Kuantan, jurutera JK Adas, untuk kita pastikan masalah ini dapat kita kena pasti punca sebenarnya dan kita ambil satu langkah penyelesaian pada masalah ini untuk jangka masa panjang, ya. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang selepas melawat jalan berkenaan semalam. Beliau berkata hasil perbincangan daripada beberapa pihak, kerosakan berpunca daripada takungan air di dalam lapisan jalan yang menyebabkan terbentuknya lubang-lubang air. Justru katanya pihak PAIP juga telah mengambil tindakan dengan memperbaiki kerosakan tersebut dan sekali lagi kerosakan yang sama telah berlaku di jalan berhadapan dan PAIP telah mengambil tindakan yang sama untuk memperbaiki kerosakan berkenaan. Katanya lagi pihak PAIP juga telah bertindak menutup saluran paip air yang bermasalah tersebut dan telah dibuat penambahbaikan dari masa ke semasa. Diharapkan penambahbaikan ini dapat mengelakkan berlakunya kemalangan jalan raya dan tidak membahayakan pengguna jalan raya sedia ada. Kerajaan Pahang menyampaikan sebanyak 419 set bakul makanan kepada penduduk Felda Sungai Tekam Getah yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bermula 10 September lalu hingga 23 September ini. Sumbangan berkenaan disampaikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah. Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah berkata sumbangan berkenaan seperti beras, gula, tepung, sardin, kicap dan biskut disampaikan kepada wakil untuk diserahkan kepada penduduk terbabit.
Katanya sumbangan ini diharapkan dapat meringankan beban setiap lapisan rakyat yang terjejas terutamanya pada musim pandemik ini. Dalam pada itu, beliau berharap supaya usaha berterusan yang dilakukan dapat meringankan beban kepada semua golongan yang dipilih sebagai penerima. Kerajaan negeri sentiasa berusaha untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan baik dan dapat menjalani hidup seperti biasa walaupun terpaksa bergelut dengan cabaran pandemik. Pasangan kembar menyifatkan giliran menerima vaksin dos pertama COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Wisma Belia di Kuantan adalah sangat istimewa bagi mereka. Dua beradik Tengku Syasha Darwina, Tengku Sabaring dan Tengku Syasha Kristina berusia 18 tahun mengenakan pakaian berwarna senunut itu jelas teruja apabila mengetahui program vaksinasi COVID-19 dibuka kepada remaja. Menurut Tengku Syasha Kristina, mereka sangat teruja untuk menerima vaksin sejak dari Mac yang lalu selepas mengetahui ada pendaftaran program vaksinasi secara walk-in dibuka. Rasa sangat excited. Seronok gila sebab kita orang tunggu ni lama daripada bulan Mac. Bukan sebab tak dapat appointment lagi. So baru-baru ni dapat untuk walk-in punya daftar. So kita orang terus daftar. Kita terus daftar, lepas tu dapatlah appointment hari dia. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang UCOM selepas menerima suntikan dos pertama di Pusat Pemberian Vaksin PPB Wisma Belia. Mereka juga berharap remaja yang masih teragak-agak atau masih takut untuk menerima vaksin untuk segera mengambil vaksin kerana melihat kes jangkitan yang masih tinggi dan vaksin ini juga dilihat sebagai satu ikhtiar untuk menjaga diri sendiri dan keluarga. Katanya dengan mengambil vaksin tersebut bukan sahaja dapat melindungi diri dan keluarga, malah dapat mengelakkan diri daripada menjadi penyebab penyebaran virus COVID-19 kepada orang sekitar dan tidak menyusahkan orang lain kelak. Sementara itu, ibu mereka Puan Rosliza Mustafa, 51 tahun, menzahirkan perasaan lega apabila kedua-dua anaknya sudah menerima suntikan vaksinasi yang mana pendaftarannya dibuka secara walk-in. Beliau sendiri yang sudah lengkap menerima vaksin COVID-19 menyeru kepada semua ibu bapa agar memberikan sokongan kepada anak-anak untuk menerima vaksin secara percuma yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Sekian Buletin Pahang bersama unit komunikasi dan media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.